Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang menonton video ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ceritakanlah sedikit sebanyak apa yang berkaitan dengan video ini. Dia menceritakan perjalanan seorang pesakit mental yang telah mengidap pesakit mental ataupun telah didiagnos pesakit mental selama 13 tahun. Saya doakan agar tuan-tuan puan-puan yang menonton video ini dijauhi dari sakit mental, terutama yang paling common yang kita lihat ialah depresi dan juga self-harm dan bunuh diri lah. Jadi dalam saya punya video ini saya tidak akan menyentuh tentang rohaniah seseorang itu hanya dia dan Tuhan, dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah kesedaran dan juga dapat sedikit sebanyak memberi gambaran betapa susahnya hidup sebagai seorang sakit mental ni. Seperti saya katakan, saya dah 13 tahun mengidap penyakit bipolar disorder type 2. Jadi saya akan terangkan sebentar lagi beberapa jenis sakit yang common lah, yang kita lihat dalam masyarakat ataupun tidak. Kadang-kadang pesakit mental ini tidak ingin sakit mereka diketahui kerana apa yang kita panggil stigma ni, di mana masyarakat memandang serong kepada pesakit mental. Apa yang maafkan saya lah kalau saya ada orang kata lupa perkataan tertentu kerana bukan apa. Yang pertamanya, ubat yang saya makan 15 biji sehari dan sebanyak 5 jenis. Sakit saya bermula 13 tahun yang lalu. Ketika itu saya dalam pengajian MBBS, iaitu perubatan di Universiti Malaya, dan saya telah menarik diri pada tahun akhir, iaitu 10 bulan sebulan sebelum menduduki peperiksaan terakhir. Saya telah memohon dari pejabat dekan untuk dipindahkan ke fakulti yang lain kerana ketika itu saya punya depression adalah sangat teruk, di mana saya kehilangan berat sampai 20-25 kg. Saya tidak makan, saya hanya tidur 16 ke 17 jam sehari. Dan bila saya pegang buku-buku teks perawatan, saya jadi tidak keruan. Saya menangis sebab saya rasa saya seorang yang gagal. Untuk meneruskan kehidupan. Bila terjadinya perasaan seseorang yang gagal itu, jika keadaannya agak teruk, dia hanya fikir satu benda sahaja di kepalanya, iaitu baiklah aku mati dari aku meneruskan kehidupan ini.
Itulah yang dilihat, yang dirasa ketika itu. Saya memang ketika itu secara jujur, ya, saya tak kisahlah ya, ada di luar sana yang mengutuk perbuatan saya, tapi pada ketika itu boleh dikatakan kurang siuman, kurang pertimbangan, kurang pertimbangan, dan saya telah membuat cubaan bunuh diri sebanyak 2 kali dalam masa beberapa bulan, dan ianya telah dilakukan dengan overdose lah. Yang pertama kalinya saya overdose dengan berbagai-bagai ubat, dan kali keduanya saya overdose dengan Panadol dan ubat-ubat yang saya makan. Dan alhamdulillah, selepas keluarnya daripada ward, recovery saya sangatlah baik. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan, recovery saya adalah sangat baik. Dan sehinggalah tahun 2018 saya diuji kembali, di mana ada pertukaran ubat daripada ubat yang biasa saya makan ke ubat yang lebih murah untuk didapati. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ubat yang saya makan, satu jenis ubat, bukan semua 5 jenis ubat, satu jenis ubat sahaja RM1,814 sebulan. Itu yang terpaksa saya spend, saya keluarkan duit untuk beli. Adalah bantuan daripada ayah saya dan sebagainya. Walaupun saya dah berusia lewat atau pertengahan 30-an, saya dikatakan tidak malulah untuk menerima bantuan disebabkan bebanan kewangan yang tinggi untuk membeli ubat sahaja, satu jenis ubat sahaja. Yang lain ada yang perlu dibeli, ada yang juga perlu ada yang ada di farmasi Pusat Perubatan Universiti Malaya. 2018 saya diuji, dan selepas itu saya stabil sehingga 2019, dan seterusnya saya stabil sehingga 2021 tanggal 7 Julai 2021, apabila saya bangun subuh, terbangun sebenarnya kerana mendapat telefon daripada ayah saya menyatakan mak saya telah kembali ke rahmatullah. Dan ketika itu tiada perasaan yang dapat menggambarkan betapa rasa sedihnya bila dapat berita kehilangan mak secara mengejut ni. Especially bila kita ni sendiri keadaan mental yang tidak stabil. Dan bila saya dapat tahu, saya terus apply permit polis untuk merentas negeri. Mak saya hanya tinggal di Putrajaya, tapi masih dikira merentas negeri. Dan yang menyedihkan saya lagi, selepas tak sampai sebulan, ayah saya berkata dia berniat untuk bernikah lain. Dan saya dua beradik saja sebenarnya. Saya dan abang saya tidak menghalang pernikahan tersebut, tapi kami memohon ketika itu dilanjutkan tarikh perkahwinan itu
mungkin 3 bulan atau 6 bulan agar menghormati pemergian ibu saya lah. Tapi ianya tidak menjadi kenyataan. Ayah saya telah menikah dan dalam masa sebulan dia telah bercerai dan dalam kata bahasa Melayunya, kemudiannya dia gila talak lah. Sebentar itu saya minta maaf kalau saya nampak seperti mengantuk ke apa, kerana saya telah makan ubat malam. Jadi saya memang mengantuk lah sebab ada ubat tidur di situ. Jadi apa yang jadi, bila bercerainya mereka tu, jadi proses ke mahkamah semua, saya dan abang saya teman, kerana prihatin kepada ayah. Tetapi selepas habisnya proses mahkamah, keadaan menjadi semakin teruk. Hari-hari yang mendatang, saya dan abang saya sentiasa, dalam bahasa Inggeris ni gaslighting lah. Gaslighting ni macam sentiasa maki hamun dan sebagainya melalui telefon, membuatkan kami rasa kami ni teruk, kami ni bersalah dan sebagainya. Dan saya tak ingat tarikhnya lah, tapi dalam tanggal bulan sebelum itu saya telah bertukar doktor pada masa yang sama daripada Prof. Zuraidah Zainal yang saya telah kenal 15 tahun, telah mengambil kisah pasal saya, dan telah bertukar kepada seorang doktor yang lebih muda, seorang Profesor Madya. Dia pada masa yang sama dia mengubah ubat saya kepada maksimum segalanya, dan perubahan yang berlaku pada masa yang sama, perubahan yang berlaku pada hari yang sama. Ayah saya call dan marah-marah maki saya kerana ada masalah dengan Unify TV dan sebagainya. Dan pada masa itu saya memang collapse. Saya memanglah tak mampu untuk menahan dengan pemergian ibunya, dengan dia berkahwinnya, dengan dia bercerainya, dengan dia maki hamunnya anak-anak. Jadi saya dan abang saya sangat kecewa dan sedih lah. Kami cuba yang terbaik untuk orang cakap apa, secara sivilnya, untuk berbaik. Kita pergi rumahnya, kita bercerita apa masalah yang boleh kami bantu dan sebagainya. Dan selalunya kami dimaki, dihamun, seperti kami ni tidak penting dalam kehidupannya. Jadi dialah salah satu faktor paling penting yang menyebabkan saya masuk hospital sekali lagi. Dan selepas itu saya memang cuba, saya cakap dekat dia, memang dia lah penyebabnya saya masuk ke ward. Dan saya anggap dia adalah, dan selepas itu saya kurangkan kontak dengan dia, bukan nak menjadi anak derhaka dan sebagainya. Saya cuba stabilkan minda saya dahulu sebelum saya boleh
bercakap secara normal dengan dia. Kalau tidak, api bertemu api, memang ialah, saya tak ingin tinggalkan dia bersorangan, tapi saya tak ingin tinggalkan dia bersorangan, tapi tapi bila kita offer bantuan, dia tepis begitu saja, dan macam-macam lagi. Nak diceritakan, attempted suicide dalam masa sebulan yang lepas. Saya telah overdose di office dan telah dimasukkan ke ward observasi zon kritikal, zon merah lah. Zon merah. Memang saya makan 23 biji propranolol, dan sekarang ni bermulanya hari tu 16 Julai dan seterusnya, saya mula melakukan self harm. Mana saya sendiri tak dapat kontrol bila dia datang. Self harm ni bagi saya, saya cuba transferkan saya punya niat itu, saya cuba transferkan apa yang ada di kepala, serabut di kepala ini ke tangan. Jadi kalau nak tengok, kalau boleh lihat di sini, yang ini, dan juga yang ini, dia berlaku selang sehari, dan saya nak jadi seorang yang sihat, seorang yang tiada masalah mental ni. Tapi itulah, saya hanya mampu lakukan yang terbaik, dan saya sekarang dalam proses mendapatkan medical report untuk mendapatkan medical board lah. Itu benda terakhir sebenarnya yang saya fikirkan, kerana saya tak mahu berhentikan kerja, sebab kerana kerja yang saya kerja sekarang tu adalah kerja, orang kata apa, kerja saya yang kerja dream job lah, tapi disebabkan saya tidak dapat berfungsi di office, saya asyik kena panic attack, dan bila saya nak buat kerja, saya tak boleh fokus, saya tak boleh buat apa pun. Jadi saya rasa serabut, dan bila difikirkan pasal rakan-rakan yang lain, saya rasa tidak adil lah, dan saya rasa yang terbaik untuk saya adalah untuk berhenti secara medical board, dan menjadi secara bagi fair lah kepada rakan-rakan yang ada di tempat kerja. Jadi dikarenakan mereka bekerja bersungguh-sungguh, manakala saya pula tidak dapat membuat kerja, termenung, sangat meletihkan. Jadi saya akan berhenti di sini, dan insyaAllah kalau ada yang berminat, saya akan cuba saya akan cuba explain ataupun terangkan dengan lebih terperinci sakit saya, dan juga sakit-sakit mental yang lain yang saya tahu, dan juga penyakit-penyakit mental lain yang saya mempunyai pengetahuan dari segi pembacaan. Jadi saya cuba untuk explain daripada situ. Jadi semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.